Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah review mengenai perlawanan persahabatan pendidikan antarabangsa di antara pasukan antarabangsa Brunei Darussalam menentang klub Sabah FC yang berlaku di Stadium Sultan Hassan Al Bolkiah. Itulah dia. So sebelum tu aku ingin shout out dulu untuk sponsor perjalanan Sabah FC ke Brunei ni. Tanpa mereka, perlawanan persahabatan ni kemungkinan besar tidak akan terjadilah. So sini adalah FABD iaitu Football Association Brunei Darussalam, seterusnya Royal Brunei Airlines dan Zirbat Resource yang Berhad again yang memberi sponsor untuk perjalanan pasukan Sabah FC ke Bandar Seri Begawan untuk melakukan perlawanan yang telah kita tonton semalam. Kalau tanpa mereka ni tak akan jadilah semua ni. So terima kasih sekali lagi, kami dari SRTB lah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda. So seperti mana yang kita tahu guys, keputusan perlawanan berakhir 1 Brunei dan 3 untuk Sabah FC. So bagi aku begini saja. This is a friendly match untuk Sabah FC. So tidak banyak expectation untuk aku nyatakan pada perlawanan ni, dikenakan lagi dengan beberapa player kita yang memang tidak dapat disenaraikan kerana sekarang berada di China untuk melalui perlawanan antarabangsa persahabatan yang melibatkan Harimau Melaya menentang Syria yang telah berakhir dengan 2-2 dan seterusnya. Tidak lama lagi Malaysia akan menentang pula China sebelum bermulanya kembali saingan Liga Super kita. So ini adalah antara 3 perlawanan yang dalam list aku untuk menjadi entertainment untuk aku sempena mengisi masa cuti Liga Super ni, dan bukan untuk mengadukan video-video terkini di SRTV lah. So okay guys, penjaring untuk perlawanan ni ialah Makado, Jafri Chu dan juga Sapi, di mana Ramon Makado telah membuat jaringan melalui penalti pada minit ke-12 dan seterusnya minit ke-69 daripada Jafri dan juga 81 daripada Sapi. Tapi untuk permulaan separuh masa kedua tu, Brunei mengejutkan kita juga dengan gol penjamaan yang telah dilakukan oleh mereka pada minit ke-56 melalui Adi Said. Kalau kamu tengok dia punya gol ni memang padu lah. Aku pujilah Adi Said ni. Memang serupa dengan cara gol yang sering dilakukan oleh Roman Makado. Memang padu. So aku terpanggil lah macam Adi Said macam familiar lah nama orang ni. So bila aku buat Google search sama dia ni, rupanya betul lah juga. Dia ni pernah beraksi di Liga tempatan kita bersama UiTM pada tahun 2019 kalau aku tak silap. Dan dia ni memang punya rekod tersendirilah, di mana bersama UiTM dia telah mencatat rekod penjaring terpantas dalam masa 20 saat kah kalau aku tak silap. So itu rekod peribadi beliau, dan sekali lagi untuk perlawanan ni Adi Said melakukan lagi rekod peribadi tersendiri apabila menjadi pemain pertama di Brunei yang menjaringkan gol. Okey, sewaktu menentang Sabah FC. Pasal kalau kita tahu sendiri, Brunei sendiri memang pernah beraksi di Liga tempatan kita. Kalau aku nak time tu masih lagi Liga Perdana tahun 90-an gitu. Dan juga pernah menjadi salah satu tim yang mempunyai reputasi yang cukup bagus lah. Time tu Sabah, Brunei, Sarawak memang kuat. So, good job untuk Adi Said. Aku pun tak sangka gol tu boleh dilakukan oleh beliau. Anyway, dia ni berumur 33 tahun lah. So memang boleh dikatakan satu kebanggaan lah untuk beliau. So pada perlawanan separuh masa pertama ni, seperti aku katakan di awal video tadi, aku tidak menjagakan banyak perkara sebenarnya kerana tidak ada banyak pemain utama dalam perlawanan ni. Tapi aku gembira aku dapat melihat Rawilson kembali memegang armband. Lepas tu Ardinesh pun di dalam senarai perlawanan ni. Dan sekali lagi Sifu juga diturunkan. Apa yang aku tengok yang ketara sangat perubahan di sini adalah meletakkan Irfan Zakaria selaku defensive midfield dengan ketiadaan Pak Tisu jugalah. Pak Tisu pun langsung tiada dalam senarai ini. Begitu juga dengan Irfan Fazail, membuatkan tidak ada orang yang boleh mengisi kekosongan di bahagian defensive midfield. Aku heran juga kenapa Gary tidak dibawa, tapi mungkin ada percaturan yang cuba dilakukan. OKS mungkin ingin mencuba sesuatu yang perlawanan ini dan meletakkan Irfan Zakaria, tapi kurang berkesan lah, itu aku boleh katakan, di mana dia lebih sesuai untuk beraksi di bahagian midfield. Dan apabila dimasukkan pula Daniel Hakim untuk menggantikan beliau pada separuh masa kedua, nampak sangat perbezaan dia lah. Aku puji Daniel Hakim punya vision dalam perlawanan ni. Sewaktu beliau dimasukkan, aku baru start nampak switch play bola dari kanan ke kiri dilakukan oleh beliau dengan hantaran yang cukup bagus. Dan satu hantaran yang dilakukan oleh beliau, kalau silap, hasil jaringan Jafri Chu ni adalah merupakan idea atau vision beliau sendiri. So itu yang ketara sangatlah aku tengok dalam perlawanan. Dan seterusnya pemain yang betul-betul berhabis aku tengok di sini, selain Roman Makado, of course kita tahu macam mana Roman Makado beraksi.
Gabriel Perez pun aku kena beri pujian juga guys. Dia adalah merupakan antara pemain yang up and down sangat dalam perlawanan ni. Dia adalah antara pemain yang banyak juga mematahkan hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain-pemain Brunei Darussalam. Not bad sebenarnya Brunei Darussalam ni. Aku suka cara diorang buat counter attack, memang cukup menjadilah. Macam diorang tahu macam mana untuk attack Sabah FC. Dua benda yang menarik untuk Brunei ni adalah counter attack yang cukup bagus dan juga pressing. Relentless pressing yang telah mereka lakukan di sepanjang perlawanan ni. Tapi ujung-ujung tu nampak macam penat jugalah diorang lepas tu. So inilah the reason kenapa aku rasa gol yang dilakukan oleh Sapi pada minit ke-81. Sapi pun antara video yang aku mau ceritakan di sini guys. Tapi kita masih go through untuk perlawanan Sabah FC ni. Dan okay, Gabriel aku sudah cerita dengan kamu, dia adalah, kalau aku man of the match aku boleh katakan Gabriel lah, walaupun dia tidak melakukan sebarang gol apa semua, tapi dia punya contribution throughout the game, mengawal pertahanan dengan begitu tenang, terlibat dalam midfield, terlibat dalam serangan. So individu yang memang aku nampak sudah contribution dia sewaktu last perlawanan Sabah FC menentang apa hari tu, yang last match dia tu yang ada satu assist yang dia buat tu. So aku nampak kemampuan si Gabriel di sini bukan saja untuk bertahan, tapi beliau juga mampu untuk menjadi salah satu pemain yang boleh membuat assist dalam perlawanan ni. So big contribution yang dilakukan oleh Gabriel lah untuk perlawanan ni. Dan selain tu antara nama yang aku kena shout out di sini adalah kembalinya satu pemain dan juga beberapa pemain yang dimasukkan pada separuh masa kedua, iaitu Umarin Bacok, Amir Abada, Syarul Nizam dan juga Sapi ini. Aku nampak sangat apabila mereka ni dimasukkan ada perubahan cara permainan tau. Pasal diorang ni adalah nama-nama yang sering kali beraksi untuk Under 23 Sabah FC. So kalau kita tengok dari segi history dan juga klik di antara mereka ni memang sudah lama wujud dan mereka telah buktikan lah sewaktu perlawanan menentang Brunei Darussalam pada separuh masa kedua ni, especially kerana gerakan yang dilakukan oleh gol yang dilakukan oleh Sapi ni adalah kombinasi di antara beberapa pemain Under 23 ni sehingga terhasilnya gol yang dilakukan oleh Sapi tersebut. Dan Sapi ini pun aku kena puji juga, waktu dia mula masuk aku nampak, Matlan Marjan benar aku bilang. Memang lawa lah, memang aku puji style dia. Kalau boleh kau continue lah style kau tu, pasal dia melambangkan ikon kita iaitu Matlan Marjan. Dan aku tengok nama-nama yang aku sebut juga tadi tu adalah merupakan salah satu bilang orang next generation of Sabah FC lah. Nampak sangat cara permainan mereka. Mereka pun masih muda dan banyak lagi perlu dipelajari dan perlu digilap diorang punya bakat ni, dan aku yakin mereka akan menjadi salah satu tonggak utama untuk Sabah FC tidak lama lagi. Tapi untuk Brunei pula guys, aku kena puji sekali lagi Adi Said ni. Okay, kalau kita tengok dia punya history pun memang sebenarnya beliau ni adalah merupakan antara pemain yang banyak pengalaman baik beraksi di liga tempatan mereka ataupun liga luar daripada Brunei. Dan seterusnya adalah penjaga gol mereka Haimi Nyaring ni guys. Save yang dia lakukan, tadukan daripada Roman Makado tu adalah merupakan super save lah, aku boleh katakan macam tu. Minta maaf lah bunyi-bunyi handphone aku ni. So super save yang antara yang terbaik pernah aku nampak lah. So pujian juga untuk Haimi Nyaring. So basically itu je lah guys yang aku boleh kongsi untuk kamu mengenai apa yang berlaku secara ringkas untuk perlawanan antara Sabah dan juga Brunei ni. Dan seperti yang dikatakan oleh pengulas tu ada cerita juga semalam tu. Okay, di mana ini adalah merupakan perlawanan persahabatan persediaan international team mereka untuk melalui perlawanan international yang akan datang. So aku mengharapkan pasukan bola sepak antarabangsa Brunei ini dapat mempelajari sesuatu daripada perlawanan ni, memperbaiki taktikal mereka dan mendapat result yang cemerlang untuk perlawanan mereka yang akan datang. So itu doa aku untuk pasukan Brunei lah. So okay guys, sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Tapi sebelum tu pun kamu letak-letaklah juga, sekiranya anda peminat dari Brunei, anda juga boleh meletakkan komen anda mengenai perlawanan ini di ruang komentar di bawah. So sekali lagi, berjumpa kita di video akan datang. Assalamualaikum.